Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang keempat anjuran Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati menggunakan kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya. Tuan-tuan ada kitab kan? Ada stok kitab masjid ni. Kita sampai ke muka surat 107 ya, iaitu bahaya jika ayat Al-Quran tidak ditakwil. Soalan, apakah bahaya yang timbul jika ayat ataupun hadis yang mutasyabihat tidak ditakwil? Ini penting kerana di zaman kita ini semakin aktif golongan yang anti takwil, golongan yang ingin memahami ayat-ayat mutasyabihat secara literal sehingga membawa kepada kefahaman yang membatalkan ayat-ayat yang muhkamat. Kita telah sebut dalam kuliah yang lalu bahawa Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan bahawa ayat muhkamat itulah yang menjadi rujukan. Dan itu dalam surah Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab. Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada kamu itu Al-Quran. Daripada ayat Quran itu ada yang merupakan ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat itulah merupakan induk kepada Al-Quran. Jadi itu yang kita kena jadikan sebagai pegangan. Dengan tidak menafikan wa ukharu mutasyabihat. Ada di sana ayat Quran yang tidak muhkamat tetapi mutasyabihat. Ayat Quran juga wajib kita imani, haram bahkan kufur kalau kita tolak ayat yang mutasyabihat. Dua-dua itu, muhkamat kena diimani, mutasyabihat juga kena diimani. Tetapi cara untuk kita berinteraksi dengan ayat mutasyabihat kena betul. Kerana kalau salah cara berinteraksi dengan ayat Al-Quran, maka itu membawa kepada kesesatan. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, ramai yang menjadi sesat dan ramai juga yang mendapat hidayah. Apa beza? Al-Quran jelas betul. Al-Quran itu kebenaran, Al-Quran itu cahaya. Tetapi cara berinteraksi yang salah dengan Al-Quran itu akan membawa kepada kesesatan. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala sendiri telah menerangkan cara yang salah dan cara yang betul. Cara yang salah untuk kita jauhi
dan cara yang betul untuk kita ikuti. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh, ada bengkok, cenderung nak jadi sesat, maka mereka akan ikut apa yang samar-samar daripada ayat mutasyabihat. Kenapa? Ibtira'al fitnati. Kerana nak mencari perbalahan, pergaduhan dan juga kesesatan. Wa ibtira'a ta'wili, dan nak cari juga satu tafsiran tertentu bagi ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna yang sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jangan kita itu duk ikut yang sama-sama itu. Itu tak ada orang yang hatinya ada zaif. Habis yang tahu hanya Allah, serah kepada Allah. Itu metod yang pertama. Cara yang pertama yang ditunjukkan dalam Al-Quran untuk orang berinteraksi dengan ayat mutasyabihat adalah serah kepada Allah makna dia. Kenapa? Kerana Allah yang mengetahui. Itu kalau kita berhenti atau wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf di situ. Ya, tidak ada, padahal tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat, tafsirnya apa kecuali Allah. Ada juga para ulama yang mengatakan bahawa wakaf bukan pada lafzul jalalah. Ya. Jumpa tuan-tuan muka surat 107. Yang ini baru mukaddimah dia. Jadi lafaz adalah pada warasikhu, wakaf adalah pada warasikhuna fil ilmi. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtira'al fitnati wa ibtira'a ta'wilihi wa ibtira'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Dan padahal tidak adalah yang mengetahui makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka itulah ada cara yang kedua, iaitu menyerahkan makna ayat mutasyabihat ini kepada kefahaman para alim ulama yang muktabar. Bukan kita baca dan kita ini makna dari segi bahasa lalu kita letak, bukan. Ya. Jadi dua cara ini, kedua-duanya adalah cara ahli sunnati wal jamaah. Tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah, disebut juga sebagai takwil ijmali, alih dengan cara umum saja. Ataupun serah kepada ar-rasikhuna fil ilmi untuk meletakkan makna yang tidak bercanggah dengan ayat yang muhkamat, itu namanya takwil tafsili, ya, takwil secara terperinci. Jadi malam ni tajuknya bahaya jika tidak ditakwil. Yang dimaksudkan di sini adalah takwil secara terperinci. Baik, takwil boleh difahami dengan dua makna sekurang-kurangnya. Pertama, takwil maknanya tafsir. Bila Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, engkau berilah beliau ini faham dalam urusan agama dan engkau ajarlah kepada dia takwil. Maksudnya Nabi doakan agar Sayyidina Abdullah Abbas ini Allah berikan kefahaman yang baik dan juga pandai mentafsir Al-Quran. Jadi takwil boleh dengan makna tafsir. Takwil yang dimaksudkan di sini adalah takwil dengan makna yang satu lagi. Tapi dia sebahagian daripada tafsir juga. Dia adalah satu uslub, satu teknik mentafsir Al-Quran, iaitu dengan makna yang lebih khusus. Apa dia? Dalam bahasa Arab ditakrifkan takwil yang kedua ini sebagai sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadiri ila zihni ila ma'nan akhara lidalilin yaqtadi hadzal sarfa. Takwil dengan makna yang lebih terperinci, dengan makna yang lebih istilahi, yang technical definition adalah mengalihkan sesuatu lafaz dari makna yang zahir, the literal meaning, yang segera datang dalam fikiran seseorang tu, dialih daripada makna itu kepada makna lain. Kenapa? Kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Jadi takwil ni syaratnya kena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka dianggap bermain-main dengan ayat Al-Quran, bermain-main dengan hadis Nabi SAW kalau ditakwil sesuka hati. Takwil tanpa dalil dipanggil abasun, bermain-main. Bermain-main dengan Quran dan hadis hukumnya adalah haram, bahkan boleh membawa kepada kufur.
Tetapi apabila dituntut oleh dalil, ada dalil yang menuntut supaya makna yang zahir itu tidak sesuai, tidak dikehendaki, maka ketika itu wajib ditakwil. Kalau tak nak takwil, ni tajuk malam ni. Apakah bahaya yang timbul jika ayat dan hadis mutasyabihat tidak mahu ditakwil? Jawapan, jika nas-nas seperti yang telah disebutkan tidak ditakwil, ia boleh membawa kepada mentajsimkan seolah-olah Allah itu juga seperti makhluk berjisim, mengambil ruang dan tempat, atau mentashbih, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk, padahal ayat-ayat yang muhkamat telah memastikan maha suci Allah daripada menyerupai makhluknya. Tak percaya, kita sembang dengan kawan-kawan kita yang nak pakai literal definition, dia pun tak akan kata Allah sama seperti makhluk. Misalnya dia kata Allah bertempat atas arasy tapi tak sama macam makhluk. Kan? Dia akan cuba juga untuk kata tak sama macam makhluk. Allah punya tangan tapi tak samalah tangan Allah tu dengan tangan makhluk. Jadi yang tu dah sepakat bahawa Allah tidak menyerupai makhluk, itu sepakat antara kita dan mereka. Cuma mereka tergelincir dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini kepada tafsiran yang sebenarnya membawa kepada tashbih. Mungkin dia tidak perasan, mungkin dia tidak faham bahawa tafsiran sedemikian itu membatalkan ayat yang muhkamat seperti laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala, dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ayat surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu asbab nuzulnya apabila diminta kepada Nabi SAW untuk menceritakan Allah tu bagaimana. Orang Yahudi datang berjumpa dengan Nabi SAW, sif lana rabbak, sifatkan Tuhan kamu tu macam mana kepada kami. Maka turun surah Al-Ikhlas. Mana ayat ni memang nak fokus menceritakan tentang Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Dari segala segi, zatnya, sifatnya, af'alnya tak akan sama dengan yang lain, esa. Allahus Samad, Allah itulah tempat pergantungan. Makanya pastilah yang tempat pergantungan itu maha berkuasa, maha berkehendak, maha berilmu. Ya. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Bila Allah tidak melahirkan, maka berarti tidak akan ada yang seperti Allah. Sebab kalau melahirkan, pasti melahirkan itu sama seperti yang dilahirkan. Saya selalu sebut, kalau anak kucing, kucing lah. Kalau anak kambing, kambing. Kalau anak Tuhan, ya Tuhan. Tuhan lain daripada Allah tu syirik, tak mungkin. Tapi saya agak terkejut bila saya tanya orang-orang yang sudah level ustaz lah. Kalau tanya orang kampung, kita tak terkejut. Saya tanya, kalau Allah itu maha berkehendak, maha berkuasa, kalau Allah berkehendak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Dia jawab, kalau Allah berkehendak, ya boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jawapan yang syirik, yang jelas bercanggah dengan Al-Quran. Kenapa? Kerana dia sebagai ustaz, dia tidak pergi mendalami ilmu akidah. Kalau dia orang kampung biasa tak perlu, cukup dia tahu Allah maha berkuasa, maha berkehendak. Tapi bila sudah mengajar, berkuliah, akan datang syubhat. Orang akan tanya soalan-soalan macam ini. Maka dia kena tahu bahawa kudrah iradah Allah tidak ada kena-mengena dengan perkara yang mustahil. Anak bagi Allah tu mustahil. Tuhan selain daripada Allah tu mustahil. Maka tidak akan ada kena-mengena dengan apa yang dinamakan kudrah dan iradah. Kerana kudrah dan iradah tidak kena-mengena dengan yang pertama, yang wajibul wujud. Kalau orang tanya, adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak ada kena-mengena. Zat Allah tu wajibul wujud, mesti wujud. Adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Adakah Allah berkuasa melahirkan anak, kata dia? Ya, orang perempuan pun boleh lahirkan anak. Takkan Allah yang maha berkuasa tidak melahirkan anak? Tidak. Kerana beranak bagi Allah tu mustahil. Yang boleh bergantung dengan kuasa Allah dan iradah Allah hanyalah yang mumkinat, yang boleh ada, boleh tak ada. Adakah Allah berkuasa menjadikan seorang wanita yang berusia 80 tahun dah 30 tahun menopause melahirkan anak secara adah? Tidak berlaku. Secara kuasa Allah boleh. Apa nak heran Allah jadikan seorang manusia yang lahir daripada suami isteri pasangan yang sudah tua. Ya, suami dah 90 lebih, isteri 80 lebih. Tiba-tiba isteri mengandung dapat anak. Ya, jarang-jarang sangat. Secara adat macam mustahil lah. Adat di sini maksudnya kebiasaan.
Tetapi secara akli kita menisbahkan kepada Allah, harus saja Allah menciptakan. Allah ciptakan manusia tanpa bapa. Nabi Isa alaihissalam lahir daripada ibu saja, bapa tak ada. Takkan Allah tidak berkuasa menciptakan daripada ibu dan bapa yang sudah tua? Ini langsung tak ada bapa. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada tanpa ibu dan tanpa bapa, seperti berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kena faham yang dimaksudkan dengan kuasa Allah tu. Allah berkuasa atas setiap sesuatu, berarti setiap sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil. Ya, tak timbul Allah ciptakan Tuhan lain, tak timbul Allah beranak dan seumpama dengan. Jadi yang pasti sepakat antara kita dan mereka, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Dia kata, tapi saya pegang Quran Ustaz. Quran dah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka saya kata Tuhan bertempat atas arsy lah. Tapi macam mana Allah bertempat atas arsy tu tak samalah macam makhluk, serah pada Allah lah. Jadi oleh kerana Allah sudah menyebut yadullah, saya kata Allah ada tangan lah. Tapi macam mana rupa tangan Allah tu serah pada Allah lah. Saya pegang Quran hadis. Hati-hati. Quran hadis memang dipegang. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah juga menisbahkan istiwa kepada Allah, menisbahkan yadun kepada Allah, menisbahkan wajhun kepada Allah, tetapi tidak dimaknakan dengan makna yang membatalkan ayat yang muhkamat. Tidak mengatakan istawa itu sebagai bertempat, tidak mengatakan yadun itu sebagai anggota, dan seterusnya. Kalau dia kata, oh kami pun tidak kata yadun itu sebagai anggota, dan alhamdulillah, mana kita sepakat, dah tak ada khilaf lah. Kalau kamu mengatakan, dia katakan yadullah itu bukannya anggota badan, sama kita. Tapi kadang-kadang kamu itu bertaqiyah, kamu kata bukan anggota badan, tapi dalam konteks berhujah kamu mengatakan, oh kalau Allah tidak punya tangan berarti Allah kekudung. Kalau begitu mentaliti kamu, berarti tangan di sisi kamu adalah anggota badan, kerana kudung itu orang yang tidak punya anggota tangan. Jadi kena faham beza ya. Ada ditanya kepada saya di Melaka 16 September 2020, Hari Malaysia. Jadi ceramah sempena Hari Malaysia, patutnya tak ada soalan. Tapi kata AJK, ada seorang jemaah nak tanya juga soalan. Tak apalah, kalau nak tanya, silakan. Jadi dia tanya, Ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Jadi saya terkejut dengan soalan dia. Saya kata, terbalik tu Tuan. Terbalik. Kalau Tuan menafikan istiwa, itu Tuan boleh jadi kafir. Kerana Tuan menafikan apa yang disabitkan dalam Quran dan hadis. Adapun Tuan menetapkan istiwa, itu bagus. Itu benar. Rupanya dalam fikiran dia, selama ini ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah itu menafikan istiwa. Yang bagus Wahabi. Sebab Wahabi menetapkan istiwa. Wahabi ni apa Quran hadis kata dia pegang. Asy'ariyah jangan, tak sesuai dengan kepala otak dia, dia pusing sana, pusing sini, takwil sana, takwil sini. Jadi yang bagus tu Wahabi, jangan ikut Asy'ariyah. Itu rupanya yang dia faham selama ni. Jadi saya terangkan, tidak demikian. Kedua-dua, Asy'ariyah Maturidiyah dan juga golongan Wahabi menetapkan istiwa bagi Allah. Wahabi tidak tolak istiwa, Ahli Sunnah wal Jamaah juga tidak tolak istiwa, sama. Berlaku perbezaan adalah pada menjawab soalan apa makna istiwa. Maka disitulah Wahabi terjerumus kepada memaknakan dengan makna yang zahir, iaitu istiwa itu maknanya bersemayam, duduk atau bertempat. Tapi kata dia, bersemayam Allah itu tak samalah macam makhluk. Sebab itu kita tak setujulah dengan kawan-kawan kita yang beraliran Ahbash, yang mengkafirkan Wahabi. Kita tak setuju. Sebab dia tidak, bukan mujassim soreh. Memang betul Imam Syafi'i kata al-mujassim kafir, orang yang menjisim Allah tu kufur. Tapi tajsim dia itu mesti jelas. Macam mereka tu masih lagi dalam kekaburan. Mereka masih lagi membayangkan tak sama seperti makhluk. Maka ia hanyalah akidah yang bid'ah, berdosa besar, tetapi tidak sampai jadi kafir. Tapi buat apa nak dalam keadaan dosa besar macam itu? Pergilah kepada akidah yang jelas. Allah tidak sama seperti makhluk. Oleh itu istiwa di situ adalah istiwa yang layak dengan Allah. Maknanya wallahu alam. Itu metode kebanyakan salaf. Kebanyakan salaf tafwid, serah kepada Allah. Tidak tafsir, kadang-kadang adopt yang itu. Istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana wallahu alam.
Bahkan Imam Malik pernah marah satu orang bila orang duduk tanya istiwa macam mana, dia kata was-su'alu anhu bid'ah. Duk tanya macam mana itu bid'ah yang buruk. Dan Imam Malik suruh keluar. Aku lihat lelaki ini lelaki yang jahat. Itu metod kebanyakan salaf. Dalam masa yang sama, tidak menolak sebahagian salaf dan kebanyakan khalaf metod yang satu lagi, iaitu menerima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Istawa ada lebih kurang 14 atau 15 makna. Sebahagiannya tu membatalkan ayat muhkamat kalau dimaknakan, dan sebahagiannya masih tidak membatalkan. Contoh, salah satu makna istawa adalah istaula, menguasai. Bukan Mu'tazilah ke ustaz yang menafsirkan sebagai istawa, makna istaula itu kan Mu'tazilah kan sesat, betul. Tapi kesesatan Mu'tazilah adalah pada isu-isu tertentu. Pada isu memaknakan istawa dengan makna menguasai, masih tidak bercanggah dengan akidah. Bahkan cuba tanya orang Wahabi, adakah kamu percaya Allah tidak menguasai arasy? Arasy di luar daripada kuasa Allah? Nauzubillah, mesti dia kata arasy itu di bawah kuasa Allah. Mana Allah menguasai arasy itu selari dengan semua pegangan. Dan ada yang satu makna lagi, qahara. Qahara ni bahkan sesuai dengan nama Allah Al-Qahhar, yang maha menggagahi. Maknanya kita ni makhluk digagahi oleh Allah. Walaupun kita nak macam ini, Allah nak macam lain, tak dapat kita apa yang kita nak. Pasti yang Allah nak jadi. Itu makna digagahi. Setuju tak arasy itu digagahi oleh Allah? Arasy terpatut patuh kepada kehendak Allah? Mereka pun setuju. Takkan Wahabi kata arasy itu bebas luar daripada kehendak Allah. Jadi sepakat sebenarnya. Istawa dengan makna istaula boleh diterima kerana tidak bercanggah dengan akidah. Walaupun Mu'tazilah pegang macam itu. Mu'tazilah ni kita tolak yang mana sesat, yang mana betul kita tidak tolak. Qahara itu dipegang oleh Asy'ariyah sendiri. Istawa dengan makna menggagahi, betul. Memang Allah menggagahi arasy. Arasy itu tergagahkan, maknanya terpaksa ikut kehendak Allah Ta'ala. Maka itu semua umat Islam terima. Maka diterimalah metod yang kedua, namanya takwil. Kalau tak terima dengan alasan kononnya pegang Al-Quran, tengok ini akan berlaku. Quran juga sebut nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Ayat Quran. Adakah ayat Quran sebut begitu? Kita nak pegang Allah juga ada sifat lupa? Tapi lupa yang layak dengan Allah lah. Adakah lupa yang layak dengan Allah? Maka nasiyahum itu tidak dimaknakan dengan makna lupa. Bercanggah dengan ayat yang lain, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu bersifat lupa. Habis macam mana? Satu Quran kata fanasiyahum, Allah lupa. Satu ayat kata wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhan itu bukanlah pelupa. Maka hendaklah difahamkan nasiyahum itu dengan makna yang sesuai dengan konteks, iaitu mereka lupa, yakni tidak beriman dengan Allah Ta'ala, tidak patuh kepada perintah Allah. Allah lupa mereka, yakni Allah tidak peduli kepada mereka dan Allah azab mereka. Jadi istilah lupa dalam bahasa kita pun ada, kan? Dia bila dah naik pegang jawatan, kawan pun dia lupa habis. Bukan dia lupa kawan, maksud dia tak ingat. Maknanya dia tak hirau kawan-kawan. Masa baru-baru nak naik dulu, kawan-kawan ni lah yang dia support, kawan-kawan ni lah yang dia bantu. Woi, bila dia dapat apa yang dia nak, lupa habis kita. Bukan lupa sungguh, kira tak hirau. Dalam bahasa Melayu pun ada lupa dengan makna tidak hirau. Demikian dalam bahasa Arab. Maka nasihum di sini bukan makna lupa yang zahir, tapi dengan makna Allah tidak peduli dan Allah azab mereka. Kata sebagian orang, ini memang maknanya begitu. Inilah namanya takwil. Makna zahir daripada nasiyah adalah lupa, tak ingat. Bila kamu pergi pada makna lain, iaitu dengan makna tidak peduli, itu dah namanya takwil. Mengalih satu lafaz daripada makna yang zahir kepada makna yang lain, kerana makna yang lain itu dituntut oleh dalil. Baik. Kenapa golongan Wahabi anti kepada takwil? Minta maaflah kalau ada yang sokong Wahabi di sini, ya. Masih lagi saudara seagama kita, cuma berbeza kefahaman. Kenapa nak faham? Yang minat Wahabi biar dia faham. Wahabi ini dia mengidolakan tokoh silam, tapi bukanlah salaf, tokoh silam, iaitu Al-Imam Ibn
Taimiyah rahimahullah taala. Al-Imam Ibn Taimiyah ikut standard mana pun bukan salaf. Salaf ni kata ulama sama ada sahabat Nabi, itu satu, ataupun tabi'in, itu yang kedua, sahabat dan tabi'in, ataupun yang ketiga sahabat tabi'in dan tabi'in, itu pendapat yang paling masyhur. Ya, salaf 3 generasi awal. Ada pendapat mengatakan 500 tahun yang pertama selepas Nabi SAW itu masih dikira salaf lagi. Al-Imam Ibn Taimiyah beliau adalah pada kurun ke-8, 700 tahun lebih ke atas bila hidup pada zaman itu, maka beliau bukan salaf. Ya, tapi golongan Wahabi yang mendakwa salafi, yakni pengikut salaf, mereka sangat kagum dan mengidolakan fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taimiyah. Antara pendirian Al-Imam Ibn Taimiyah adalah menolak takwil. Kata dia tak ada takwil dalam Quran hadis. Pertama, dengan sikap beliau telah mengenepikan hakikat bahawa Al-Quran itu bahasa Arab. Quran itu Quran dan Arabiyah, dalam Quran sendiri sebut. Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah Quran berbahasa Arab. Maka bahasa Arab ada kalimah yang hakiki membawa actual meaning, ada kalimah yang majazi membawa metaphorical meaning. Itu bila pergi pada metaphorical itulah namanya takwil. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita bukan tidak hormat kepada Al-Imam Ibn Taimiyah. Bila orang alim, ulama, murid-murid beliau juga ulama-ulama yang hebat, seperti Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, murid setia beliau Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan seterusnya, rahmatullah alaihim ajma'in. Tetapi kita mendahulukan Quran dan Sunnah berbanding fatwa dan pendirian beliau yang bercanggah. Itu saja. Ya, bukan kata Al-Imam Ibn Taimiyah ni salah semua. Ya, ada banyak fatwa-fatwa beliau, pendapat beliau yang okey. Tapi dalam keadaan pendirian yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, kita kedepikan ta'assub kepada tokoh, kita dahulukan kebenaran pada Quran dan Sunnah. Cuba tengok contoh. Dalam hadis sahih, hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, maritu falam tazurni. Wahai anak Adam, aku telah sakit, lalu kamu tidak datang ziarah kepada aku. Kalau kita tak nak takwil, kita akan katakan, ya Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah. Soalan, adakah sakit yang layak dengan Allah? Tak ada. Maka dalam hadis yang sama, Allah sendiri takwil. Allah sendiri alih pada makna zahir, sakit maknanya tak sihat, kepada makna lain. Apa dia? Allah jawab, Allah terangkan, Ama alinta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Tidakkah kamu tahu bahawa hamba aku si fulan sakit, kamu tak pergi ziarah dia? Kenapa? Jadi ditakwil marid tu zahirnya makna aku, iaitu Allah sakit, ditakwil kepada abdi fulan, hamba aku si fulan yang sakit. Nak pilih uslub Ibn Taimiyah atau uslub Allah? Jelas uslub Allah. Allah sendiri takwil. Kerana Allah sakit itu tak layak. Amma alimta annaka la uttahu wajadtani indahu. Tidakkah tahu kalau kau ziarah dia, kau akan dapati aku berada di sisi dia. Itu wajib takwil lagi. Kalau tidak, Allah di rumah sakit. Sebab zahir di sisinya, berarti zat Allah ada di sebelah dia. Itu batil. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, dan mensucikan Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan seperti lupa, sakit dan sebagainya. Wallahu alam. Next di muka surat 109 ya, insya-Allah kita akan fokus secara lebih khusus tentang masalah istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.